Ah, okey. Baik, tak apa. So kita akan lihat berkaitan dengan soalan 2A ini, iaitu kita tengok ni dulu. Okey, 2A, okey, bandingkan antara kedua-dua raja di atas. Okey. Baik. So soalan ini diberi 5 markah. Okey, diberi 5 markah. Bermakna di sini apa yang kamu kena buat iaitu bandingkan 5 markah dan kamu kena bandingkan antara kedua-dua raja di atas. Okey, bagaimana untuk menjawab soalan berkaitan dengan keluk permintaan ni cikgu? Okey, fahami dulu. Fahami dulu, okey, berkaitan dengan gambar raja 1 ini dan raja 2. Okey. Baik, kita tengok raja 1 tentang harga, okey, dan juga kuantiti. Kemudian juga kamu tengok ada garisan anak panah ke bawah. So ada tulisan D. Garisan D itu bermaksud demand. Baik, bermakna okey, apakah punca? Okey, berikan cikgu okey satu sebab kenapa okey kita tahu bahawa kenapa harga dia berubah ataupun kenapa kenapa dia berubah begini. Kenapa arrow ini? Mengapa? Mengapa? Apa yang berlaku di sini? Harga harga apa? Harga turun, betul? Okey, di sini kalau kita tengok ini adalah berkaitan dengan kenapa dia berlaku, kerana harga turun. Okey, harga turun. Jadi, kalau harga turun, apa yang berlaku kepada kuantiti? Apa yang berlaku kepada kuantiti? Boleh tulis kat group chat. Apa yang berlaku kepada kuantiti apabila harga turun? Ini soalan ni basic je ni. Okey. Apa yang berlaku kepada kuantiti? Kuantiti apa Faiz? Okey, Faiz menjawab iaitu kuantiti meningkat, iaitu daripada 30 dia pergi ke 60. Okey, 30 pergi ke 60. Dan okey, kenapa berlaku keadaan ini? Apakah faktor yang menyebabkan okey keadaan ini berlaku? Apa faktor dia? Okey, faktornya apa? Apa faktor dia? Faktor dia ada satu sahaja. Siapa ingat lagi? Apakah faktor dia? Okey, boleh tulis kat group chat. Apakah faktor dia? Faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Okey. Airil, berjawab Airil. Apakah faktornya Airil? Airil pun risau je, macam mana aku nak jawab ni. Okey. So, Airil berjawab tak? Tak boleh? Tak boleh? Okey, tak. Okey. Baik. Faktor utama kenapa ianya berlaku, kerana apa? Kerana perubahan kerana harga barang itu. Okey. Harga barang itu. Okey, faktor dia harga barang itu. So harga barang itu turun, kuantiti bertambah. Kalau harga barang itu naik, kuantiti berkurangan. So itu faktor utama. Ini yang menyebabkan graf ini berlaku. Kalau kamu bandingkan dengan yang sebelah, okey, kalau kamu perasan bahawa sebenarnya harga dia statik. Harga tak berubah, iaitu harga pada RM8. Okey, RM8. Tak berubah pun. Tapi permintaan, demand kat sini kalau kamu lihat D0 kepada D1. Maknanya, okey, dia telah berganjak ke sebelah kanan. Okey, dia berganjak ke sebelah kanan. So, apakah faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Okey. So, garis itu bertambah, maknanya kuantiti dia pun bertambah ke kanan, beralih ke kanan. So, apakah faktor dia? Siapa boleh bagi tahu? Apakah faktor dia? Aisyah, apakah faktor dia Aisyah? Okey. Apakah faktor dia? Boleh bagi tahu? Agak-agaknya. Apa faktor dia? Tak ingat? Macam mana korang ni tak ingat dia?
Okey. Baik. Faktor ini, okey, faktornya adalah iaitu faktornya adalah bukan harga barang itu. Okey, faktor dia ialah kerana apa? Kerana bukan harga barang itu. Habis tu faktor apa? Faktor dia adalah iaitu antaranya yang pertama, okey, faktornya mungkin kerana apa? Kerana harga barang lain. Iaitu sama ada barang pengganti atau barang penggenap. Okey, atau barang penggenap. Atau mungkin juga kerana cita rasa. Ya, betul. Mungkin cita rasa ataupun juga mungkin pasal fashion, perubahan fashion. Ataupun mungkin juga sebab dasar kerajaan. Jadi ini adalah penyebab kepada perubahan di rajah yang kedua ni. Nampak tak perbezaan dia? Penting ni tahu untuk kamu ingat. Jadi bila kamu dah tahu berkaitan dengan kedua-dua ini, barulah kamu boleh menjawab. Dan untuk menjawab tu dia sama je macam sejarah, iaitu kamu kena buat dalam bentuk ayat. Ayat dia macam ni cikgu, ayat dia macam ni. Okey. Okey, kamu mentionkan okey, iaitu okey, kita buatlah okey, Rajah 1 dan Rajah 2. Okey, Rajah 2 menunjukkan keluk permintaan. Permintaan barang X. Okey, barang X. So macam tu. Okey. Rajah 1 menunjukkan menunjukkan perubahan pada harga harga barang X. Iaitu mentionkan dia punya contoh. Bandingkan boleh buat jadual ke? Okey. Ada sesetengah yang kata boleh buat jadual. Okey, namun begitu kalau untuk buat jadual ini kamu kena kenal pasti dulu betul-betul dia punya perbezaan itu. Sebab dia bandingkan kan. Jadi boleh rasanya. Memang boleh. Ada sesetengah guru kata boleh. Jadi kamu kena buat jadual. Tapi sebab ruangan itu diberikan ruangan macam ni, cikgu pun terfikir macam mana nak buat jadual tu. Unless kalau diberikan kertas A4 dan kamu diminta untuk menjawab di atas kertas itu, then kamu boleh buatlah jadual tu. Tapi kalau diminta untuk menjawab di atas kertas itu sendiri, kat mana nak menjawabnya? Kat mana nak buat jadualnya kan? Jadi lebih baik mau tak mau kita kena buat dalam bentuk ayat juga. Ya, dalam bentuk ayat juga. Okey. Sebab ada setengah soalan ni macam ni, dia bagi dalam bahagian B, bahagian esei tu. So kalau bahagian esei tu memang akan diberikan kertas kajang tu kan. Kertas jawapan, so boleh jawab, boleh buat jadual. Tapi kalau soalan itu macam bahagian A ni, diminta dijawab di atas kertas ini, maka tidak ada ruang untuk kamu buat jadual. So lebih baik buat macam ni je lah kan. Baik, Rajah 1 menunjukkan perubahan pada harga barang X, iaitu harga menurun dari RM8 ke RM5. Hal ini kita kata perubahan ini disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Dan kamu boleh mentionkan lagi perubahan dengan kuantiti dia. Perubahan harga ini juga menyebabkan perubahan kepada kuantiti. Kuantiti permintaan. Kuantiti diminta ya. Kuantiti diminta barang X. Baik, itu untuk Rajah 1. Itu untuk Rajah 1. Rajah 2 pula, kamu boleh buat
Raja 2 pula menunjukkan perubahan kuantiti. Okey, kuantiti diminta. Okey, kuantiti diminta tanpa okey, tanpa perubahan kepada harga barang X. Harga barang X. Okey. So kamu boleh buat iaitu perubahan ini disebabkan oleh faktor faktor bukan harga barang itu sendiri. Okey. Antara faktornya ataupun kita kata perubahan itu disebabkan oleh faktor bukan harga barang itu sendiri, seperti mentionkan seperti harga barang lain, harga barang lain, cita rasa, fashion, dan dasar kerajaan. So di sini kamu telah mentionkan, kamu telah buat perbandingan di antara Raja 1 dengan Raja 2. So di sini akan diberikan markah sebab kamu mentionkan apa yang kamu nampak. Harga menurun daripada RM8 ke RM5 satu. Perubahan itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Perubahan harga ini juga menyebabkan perubahan pada kuantiti diminta barang X. 3. Raja 2 pula menunjukkan perubahan kuantiti diminta tanpa perubahan kepada harga barang X. Perubahan itu disebabkan oleh faktor bukan harga barang itu sendiri, seperti harga barang lain, cita rasa, fashion, dan dasar kerajaan. So dengan cara ini kamu layak untuk mendapat 5 markah yang diperuntukkan. So ekonomi sebenarnya adalah mentionkan apa yang kamu nampak. Apa yang kamu nampak itu yang kamu mentionkan. So tak perlu untuk kita fikir di sebaliknya apa semua, tak perlu. Mentionkan apa yang kamu nampak dan kamu tahu tentang keadaan-keadaan tersebut. Okey, baik. Di sini untuk 5 markah. Kemudian nombor 2 ni, hitung keanjalan. Keanjalan harga permintaan barang X pada Raja 1. Penting ni. Pada Raja 1. Jadi, kalau kamu nak hitung keanjalan harga permintaan barang X pada Raja 1 ini, mula-mula sekali kamu kena tahu tentang formula keanjalan. Okey, apakah formula keanjalan? Siapa boleh bagi tahu apakah formula keanjalan? Okey. Siapa ingat lagi? Formula perubahan formula keanjalan. Okey, iaitu perubahan. Iaitu perubahan peratus perubahan kuantiti. Kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Yes. Perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga. Ini dia punya formula. Ini formula keanjalan. Tapi kalau ini dia punya kita kata sebagai dia punya maksud. Tetapi kalau dalam bentuk formula yang lebih mudah ialah iaitu Q1 Q1 tolak Q0 bagikan dengan Q0. Bagikan dengan Q0. Kemudian bahagikan pula di sini bahagikan pula dengan iaitu P1. P1 tolak P0 bagikan dengan P0. So ini formula dia. Ingat lagi tak? Ingat lagi Syah? Ingat Syah Bagus Syah. So ini formula dia.
Baik, Faiz. Nampak tak Faiz? Nampak Ini formula dia okey. Baik. Cikgu, kita orang dah tahu dah Q1 tolak Q0 bagi PQ0. Okey, bahagikan dengan P1 tolak P0 bagi P0. Memanglah. Tapi yang mana satu Q1 dengan Q0 ni cikgu? Mana satu P1 dengan P0? Okey. Baik, kena ingat selalu bahawa kena ingat bahawa Q1 adalah kita ambil Q0 adalah kuantiti asal. Q1 Q1 adalah kuantiti baru. Manakala P0 adalah harga asal dan P1 adalah harga baru. Macam tu. Jadi kalau kamu tahu, Q0 kuantiti asal, Q1 kuantiti baru, P0 harga asal, P1 harga baru. Jadi kalau dalam kes dalam kes ini iaitu bahagian yang rajah satu ni, cuba bagi tahu cikgu yang mana satu iaitu yang mana satu P0 dan yang mana satu P1. Which one? Which one P0 dan which one P1? Kamu kena tengok kat sini. Tengok dekat rajah satu tu. Yang ini. Yang mana? P0. Betul Aisyah. Ya. Mana harga asal dan harga baru? Faiz Nazran dah bagi. It's okay Afiq. Faiz Nazran dah bagi. Yang lain-lain? Yang mana harga asal, yang mana harga baru? Baik. Untuk mengetahui yang mana satu harga asal, yang mana harga baru, kamu tengok tanda arrow ni. Tanda arrow ni bermakna dari 8 pergi ke 5, betul? Bermakna dari 8, bermakna 8 itu adalah P0. Harga asal. Jadi dia pergi ke 5. So 5 adalah P1, iaitu harga baru. Macam tu. So kita boleh take note benda ni, iaitu kalau 8 tu adalah P0 dan juga yang 5 itu adalah P1. Boleh tandakan kat situ. Kemudian yang mana satu Q0, yang mana satu Q1 cikgu? Bagi tahu cikgu yang mana satu Q0. Q0 mana, Q1 mana? Q0 kuantiti asal, Q1 kuantiti baru. Yang mana satu? Cepat. Yang mana satu? Q0 dan juga yang mana satu Q1 untuk mengira keanjalan. 30 yang lama. Afiq kata 30 yang lama. Bermakna 30 adalah Q asal. Iaitu Q0. Ya. Dan juga 60 adalah Q1. Macam tu. So, sekarang kamu dah tahu yang mana P0, yang mana P1, yang mana Q0, yang mana Q1. So, dah ada maklumat ini, dah kenal maklumat ini, jangan salah. Kalau salah, memang kamu takkan dapat jawapan. Dah tahu ini, baru kamu bawa masuk dalam formula. So, kalau masuk dalam formula, bermakna Q1 adalah 60, Q0 adalah 30, dan Q0 adalah 30. Manakala P1 adalah 5. Adalah 5, P0 adalah 8. So P0 di bawah juga adalah 8. Betul tak? Betul tak cikgu cakap ni? Cikgu buat ni? Betul So 60 tolak 30 bagi 30. Betul lah. So yang ini. So sekarang daripada sini baru kamu buat pengiraan. Yes. So bila soalan hitung keanjalan harga permintaan barang X ni, kamu kena tuliskan sebab dia 2 markah tau. So make sure kamu tulis kat sini. 60
Okey, tolak 30, kemudian kamu buat kat sini tanda, okey, bahagikan dengan 30. Okey. Kemudian kamu terus kepada okey, bahagi. Okey, iaitu kamu boleh buat tanda bahagi kat sini. Okey, iaitu tanda bahagi. Okey, cikgu buat palang je kat sini. Okey, palang, kemudian kamu terus buat bahagian satu lagi iaitu bahagian harga tu, iaitu 5 tolak 8. Okey, 5 tolak 8 dibahagikan dengan 8. Okey. Baik. So buat pengiraan. Bila buat pengiraan berapa kamu dapat? Berapa kamu dapat? Okey, 60 tolak 30 bagi 30, so bermakna itu 1. Okey, kemudian 5 tolak 8 bagi 8 maknanya 3/8. So 1 bahagi 3/8. Berapa? Berapa nilai dia? 1 bahagi 3/8. Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Cikgu kirakan. Okey, cikgu kirakan. Korang kira lah pakai kalkulator. Okey. 1 dibahagi okey. So jawapannya berapa? Berapa jawapannya? 2.67. Okey. So 2.67. So okey, 0.375 sekejap. Okey. Okey, 2.67. Aisyah pun kata 2.67. So 2.67 jawapan dia. So 2.67. Okey. So 2.67. Okey, cukuplah. Maknanya itulah dia menghitung bila hitung macam ni, 1 markah untuk jawapan yang betul, 1 markah lagi untuk formula dan jalan kira. So sebab itu dapat 2 markah. Kemudian baru kamu menjawab soalan, jelaskan hubungan keanjalan di 2A2 dengan jumlah hasil. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey, jelaskan hubungan keanjalan di A, okey, A yang ini, okey, dengan jumlah hasil. Baik. Kalau kamu tengok di sini, baik, 2.67, apa kesimpulannya? Anjal ke tak anjal? Anjal ke tak anjal? 2.67. Okey, ianya adalah anjal. So bila kamu tulis kat sini dia anjal, bermakna apa? Kalau okey, apakah caranya untuk menambahkan jumlah hasil untuk barang-barang yang anjal? Okey. Baik. Hubungan di 2A1, 2 dengan jumlah hasil 3 markah. Okey. Baik. So first of all, apa yang kamu kena buat iaitu kamu kena mentionkan tentang dengan keanjalan. Okey. Okey, so kamu boleh ambil nilai keanjalan di 2A. Okey, 2A2 adalah 2 berapa tadi? 2.67. 2.67. Okey. Ini menunjukkan menunjukkan bahawa barang X barang X mempunyai perkali keanjalan yang anjal. Perkali keanjalan yang anjal. Untuk meningkatkan hasil ataupun meningkatkan jumlah hasil, jumlah hasil bagi barang X, bagi barang X, so kita boleh tulis pengeluar harus harus menurunkan harga barang.
harga barang X kerana kerana kita tahu bahawa kalau anjal ni kerana sedikit perubahan, okey, perubahan kepada harga barang barang X akan membawa kepada okey, kepada permintaan, okey, ataupun kita kata kuantiti permintaan, okey, permintaan, okey, yang lebih banyak. Okey. So ini cara bagaimana untuk kamu jawab hubungan antara jumlah hasil tadi dengan nilai keanjalan. Siapa yang tak faham tentang keanjalan ni? Siapa yang tak faham apa yang cikgu tulis ni? Faham Okey Yasmin, okey bagus. Airil, Faiz, Aisyah, okey boleh faham itu maksud anjal. Kalau anjal dia 2 lebih daripada 1, kita tahu kalau anjal lebih daripada 1, bermakna harga barang itu kalau berubah sikit menyebabkan kuantiti yang berubah banyak. So, kalau untuk meningkatkan jumlah hasil, okey, harga barang patut diturunkan supaya kuantiti permintaan akan lebih banyak. So, itu kaedah bagaimana untuk menjelaskan hubungan keanjalan, okey, dengan jumlah hasil. So senang je. So ini dapat 3 markah. Okey, jadi ini berkait rapat dengan apa yang dikatakan sebagai teluk permintaan dan juga keanjalan. Kamu sebenarnya dah tingkatan 5 ni, bahagian ini sepatutnya kamu dah kuasai dah kuasai. So kalau katakan kamu masih lagi tak faham, okey, kena cepat-cepat tanya supaya jelas kat mana yang kamu tak faham dan kita boleh settlekan tentang yang kamu tak faham itu. Okey. Okey, kita lihat di sini. B. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh bank perdagangan. Kemudahan ini digunakan oleh firma. Okey. So, kalau kamu nak jawab soalan, pastikan kamu tengok kata kunci soalan, iaitu kemudahan yang ditawarkan oleh bank perdagangan. So, ini adalah daripada bab yang ketiga Dan kemudahan ini digunakan oleh firma yang menghadapi masalah aliran tunai. Masalah aliran tunai ini bermaksud dia ada masalah, dia tak ada cash. Dia tak ada cash. So, tak ada cash oleh siapa? Firma. Firma tak ada cash. Jadi apakah pinjaman itu? Siapa tahu? Siapa tahu apakah pinjaman ini? Okey. Apakah nama pinjaman yang digunakan untuk menyelesaikan masalah aliran tunai? Banyak kan? Tapi ada satu yang lebih tepat. Apakah nama pinjaman ini? Okey. Apa dia? Anyone? Okey. 5 markah ni, banyak ni. Aisyah boleh kad kredit? No, Afiq. Kad kredit bukan. Kad kredit sebenarnya adalah untuk individu. Dia bukan untuk firma. Ini firma. Apakah jenis pinjaman ini? Aisyah? Faiz? Airil? Apakah jenis pinjaman ini? Tak tahu, kasih cakap tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Tak apa, cikgu faham. Okey, tak tahu cikgu sentiasa kena bagi tahu. Okey, baik. So kita akan buat 5 markah. Okey, pinjaman yang dimaksudkan di atas ialah iaitu pinjaman ataupun kita kata kemudahan overdraft. Overdraft. Overdraft kemudian kamu start explain tentang pinjaman ini. Overdraft apa overdraft? Okey.
Okey, overdraft berikan definisi dan juga maksud dia. Overdraft adalah pinjaman. Okey, pinjaman jangka pendek. Okey, untuk firma okey, untuk firma yang mengalami masalah aliran tunai. Maknanya tidak ada cash. Okey, menghadapi masalah aliran tunai. Okey, aliran tunai. Okey, kemudian kita boleh mentionkan lagi kemudahan ini disediakan oleh bank perdagangan. Okey, untuk untuk firma yang memiliki akaun apa? Akaun simpanan ke, akaun simpanan tetap ke, atau akaun semasa? Akaun mana? Ya, betul, bagus. Iaitu akaun semasa. Yang memiliki akaun semasa. Jadi, kita boleh dari sini dah kata, overdraft, pinjaman jangka pendek, kemudian ini disediakan oleh bank perdagangan untuk firma yang memiliki akaun semasa. Ya. Dan kita tahu bahawa, mentionkan lagi, kemudahan overdraft ini, overdraft ini adalah tertakluk. Mungkin kita boleh jumlah lah, jumlah. Jumlah pinjaman yang diberi yang diberi bergantung kepada jumlah jumlah yang dipersetujui antara firma ataupun firma dan bank. Jumlah dia. Dan kita kata bahawa firma akan dikenakan charge ke atas jumlah yang digunakan ataupun yang dipinjam jumlah yang dipinjam untuk melakukan pembayaran ataupun jumlah yang dipinjam. Tak, semestinya firma akan dikenakan charge ke atas jumlah yang dipinjam sahaja. Sahaja, dan dan kadar interest ataupun kadar faedah adalah tinggi. Adalah tinggi. So ini adalah berkaitan dengan kemudahan overdraft. Siapa lagi yang tak faham tentang kemudahan overdraft ini? Semua orang faham tak tentang kemudahan overdraft ini? Faham So di sini ada overdraft 1, pinjaman jangka pendek 2, kemudian 3, memiliki akaun semasa, jumlah pinjaman 4, kemudian firma akan dikenakan charge ke atas jumlah yang dipinjam sahaja, dan kadar faedah adalah tinggi. So ada 5 poin kat sini, so bermakna kamu boleh dapat 5 markah. 5 markah sesuai dengan yang diperuntukkan, iaitu 5 markah. Anyone here yang tak faham tentang kemudahan overdraft ni? Faham tak kemudahan overdraft ni? Faham baik. Faham. Tak faham tanya jangan korang diam aja. Baik. Yang ini pun antara soalan yang my favourite lah. Soalan yang cikgu rasa my favourite. Kirakan nilai X dan Y. Baik. So kepada semua pelajar, so kita ada lebih kurang 5 orang pelajar kat sini. So cikgu nak 5-5 beri jawapan apakah nilai X dan nilai Y. Nilai X kalau kamu lihat dia adalah di dalam keluaran marginal. Manakala nilai Y adalah keluaran purata. So tak susah pun. Kalau dah tahu, oh ini keluaran purata, ini adalah keluaran marginal. So, kirakan berapa nilai dia.
So kalau kita bahagi, okey, kita buat okey, keluaran marginal. Okey. 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 So dapat dah. Dapat dah. Yang marginal cikgu dah dapat dah. Okey. Kemudian untuk yang keluaran purata, iaitu Y. Y adalah okey, Y adalah silap. Dengan 6. Okey, jawapannya okey. Sudah dapat dah. Okey, so tuliskan dalam group chat sekarang. Untuk soalan yang terakhir, iaitu kira nilai S dan nilai Y. Tahu ke tak tahu ni? Tahu tak macam nak kira? Keluaran marginal dengan keluaran purata. Tahu tak macam kira? Okey, Y. Okey, bagus Afiq. Dah lupa. Okey, ni cikgu bagi tahu Cikgu bagi tahu kepada yang dah lupa formula dia Keluaran purata. Okey, keluaran purata cikgu tuliskan kat sini. Formula dia adalah jumlah keluaran keluaran dibahagikan dengan bilangan buruh. Itu je. Okey. Untuk keluaran purata, jumlah keluaran dibahagikan dengan bilangan buruh. So cikgu buat macam inilah. Okey. Dia gitu. Jumlah keluaran dibahagikan dengan bilangan buruh. Keluaran marginal adalah perubahan. Okey, perubahan jumlah keluaran dibahagikan dengan perubahan bilangan buruh. Nampak tak? Boleh nampak? Ini secara teori lah. Kalau nak secara senangnya kan, nak secara senang dia macam ni, senang je sebenarnya. Kan? Main cikgu tunjuk. Sebenarnya, kalau nak cari keluaran purata, tak susah pun. Sebenarnya adalah, untuk cari keluaran purata, yang ini dibahagikan dengan ini. Dapatlah ini. Nampak tak? 30 dibahagi 2. Dapatlah 15. Betul tak? 60 dibahagikan dengan 3. Dapatlah 20. Betul? 84 dibahagikan dengan 4. Dapatlah 21. Nampak? Boleh faham? Faiz. Ini keluaran purata. So kalau Y 95 bahagikan dengan 6. So dapatlah Y. Nampak? Sebab itu Y jawapannya adalah 15.8. So Y ialah 15.8. Y ialah 15.8. Okey. Baik. Untuk yang keluaran marginal, keluaran marginal. Siapa tahu? Tak tahu? Tak ingat? Okey. Baik, cikgu tunjukkan cikgu tunjukkan cara dia. Korang kena take note betul-betul ni. Untuk marginal ni, perubahan jumlah keluaran dibahagikan dengan perubahan jumlah buruh, bilangan buruh. Perubahan bilangan buruh. So macam mana nak jawab ni cikgu? Okey, sebenarnya begini. Okey, cikgu padam dulu. Nanti kan serabut. Korang tengok pening kepala nanti. Okey. Baik. Sebenarnya mudah aja. Begini. Okey. Baik. Padam lagi. Okey, baik. Baik, sebenarnya jawapan dia begini. Okey, cara dia iaitu untuk dapatkan ini, yang ini tolakkan yang atas, bahagikan yang ini tolak yang atas.
So dapatlah yang ini. Nampak? 10 tolak kosong. Okey, 10 bagikan dengan 1 tolak kosong, 1. Maknanya 10 bagi 1, 10. Betul? Sepatutnya dapat 10. Kemudian 30 tolakkan dengan 10. Tolakkan yang atas sebelumnya. Tolak yang atas. Dibahagikan dengan 2 tolak 1. So 30 tolak 10, 20. 20 bagi 1. Sebab itu jawapan dia 20. Nampak? Kemudian 60 sama juga. 60 tolakkan dengan 30 iaitu 30 juga. Bahagikan dengan 3 tolak 2. So 1. 30 bahagi 1 berapa? 3, 30. Betul? Itu cara dia. Itu marginal. Itu yang dikatakan perubahan bila kamu tolakkan dengan nilai atas. Tolak nilai atas. So, yang X berapa? Yang X berapa? Bagi tahu cikgu. Dah tahu dah cara dia? Cuba bagi tahu X tu berapa? Okey. Yeah, betul Afiq. So, jawapan dia okey, kita tengok 84 ini tolakkan dengan yang atas, bahagikan dengan 4 tolak 1. So 84 tolak 60 24, 24 bagi 1 24. So X adalah 20 24. Tu je. Susah ke? Tak susah pun kan? X sama juga 24. Itulah nilai X dan juga nilai Y. Nampak tak? Senang tak? Okey, untuk mengira keluaran purata dan keluaran marginal. Senang kan? Jadi take note benda ni. Okey, selalunya soalan-soalan berkaitan keluaran ini akan diberikan jadual. So, kamu kena tahu cara dia bagaimana. Okey, keluaran purata bahagikan terus saja. Tapi kalau keluaran marginal, tertolak yang atas dulu. Bahagikan dengan, tolak juga dengan atas. Jadi baru dapat marginal. So Y bersamaan 15.8 dan X adalah 24. Itu nilai bagi Y dan X. Okey. Tapi itu nilai X 24 lah. Tapi kalau nilai X korang, cikgu tak tahulah berapa. Kan? Bagaimana X kamu sekarang? Berapakah nilai yang kamu berikan kepada X kamu? Okey, baik. Okey. Cukup. Jangan kita panjangkan lagi cerita tu. Okey. So cukuplah untuk pembelajaran kita bagi cari nilai X dan nilai Y. Okey, jangan lupa untuk masuk